Boleh nampak? Boleh cikgu. Boleh. Okey, untuk minggu sebelumnya cikgu dah bincang berkenaan dengan bahagian B. Okey, di mana bahagian B soalan daripada soalan ni tetap dah bahagian B start dengan nombor 11 sampai nombor berapa itu? Sampai nombor 15 itu kan? Hari tu sampai nombor 15. Jadi untuk bahagian C ni ada dua soalan. Dua soalan yang membawa setiap satu soalan ni 15 markah. Okey, kalau awak tengok sini 15 markah. Jawab satu soalan sahaja. Jadi keseluruhan yang awak dapat untuk format SPM baru KSSM mengandungi 17 soalan. 17 soalan bahagian A dengan bahagian B wajib jawab semua, cuma awak ada satu pilihan pada bahagian C sama ada soalan 16 atau soalan 17. Jawab satu soalan. Okey, di sini cikgu hanya bagi pada awak 4 soalan untuk bahagian C. Jadi untuk ni 16 dan 17, kalau tengok bahagian C, soalan pertama cikgu bagi soalan melibatkan topik tingkatan 4, bab 10 bahagian perancangan dan pengurusan keuangan. Ada 15 soalan. So kena jawab lagu mana-mana pun. Jadi kalau dalam periksa, kalau awak nak jawab dua-dua pun boleh. Tapi mesti consider dengan masa yang awak ada. Jangan awak pulung tengok semua soalan, jawab salah satu supaya markah yang awak dapat tu awak dapat penuh 15/15. Sekiranya awak ada masa, awak boleh jawab juga 15 dengan 16. Pemeriksa akan semak semua dan pemeriksa akan pilih jawab markah yang paling banyak. Sama ada nombor 16 atau 17. Tapi cikgu ayat sini boleh buat dua-dua tapi awak consider dengan masa yang awak ada. Kalau awak rasa awak nak concentrate untuk soalan 16, awak betul-betul buat supaya boleh dapat 15 markah. Oleh sebab itu sebelum awak buat, baca dulu soalan mana pilihan soalan yang awak rasa awak boleh buat. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 16. Okey, yang ini soalan nombor 16 bagi aras mudah. Okey, dalam soalan nombor 16 dia ada bagi soalan ada 3 aras. Aras mudah, aras sederhana dan aras susah. Jadi ketiga-tiga ada. Jangan kata payah. Jadi kalau awak tengok sini konsep SMART amat penting dalam pengurusan keuangan. Dia suruh nyatakan maksud SMART. Soalan ni soalan direct. Kalau rasa awak belajar dalam tingkatan 4, awak boleh rujuk buku tingkatan 4 muka surat 273. Soalan ni soalan direct, 5 markah, dia terangkan, dia suruh maksud lah, dia nyatakan. Okey, awak beza bila nyatakan, maksudnya awak direct bagi tahu soalan nyatakan ni. Nyatakan. Okey, jadi SMART, S for SMART, sama ada awak nak tulis bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Jadi awak pilih mana-mana, nak tulis dua-dua pun tak apa, nak tulis satu pun tak apa, nak tulis untuk bahasa Inggeris pun boleh ataupun bahasa Melayu pun boleh. Jadi awak dapat 1 markah. M untuk measurable, boleh diukur, dapat 1 markah. Okey, A untuk attainable, boleh dicapai, dapat 1 markah. R for realistic, bersifat realistik, dapat 1 markah. Dan T time bound, itu tempoh masa. Semuanya ada 5 markah dan setiap satu jawapan mengandungi 1 markah. P ni kalau awak perasan P ni, yang awak dapat PP tu ialah pengetahuan. Pengetahuan ni maksudnya bila daripada soalan awak dapat selalu jawapan. Tak payah mengira, tak payah nak fikir, benda ni adalah suatu konsep pengetahuan. So
itu ditanda dengan P. Kalau perasan cikgu ada jelaskan untuk pemarkahan ada P, ada K, ada N. Okey. Untuk A dan untuk B, okey, ni baru dah bagi soalan yang berkait dengan konsep SMART. Okey, Encik Sulaiman merancang untuk membawa keluarga pergi bercuti di Langkawi. Dalam tempoh 8 bulan, dia merancang untuk membuat simpanan sebanyak 5% daripada gajinya yang berjumlah 8,500. Kos untuk tiket kapal terbang dan penginapan di hotel bagi percutian ialah 2,150. Soalan dia, adakah Encik Sulaiman mengamalkan konsep SMART? So sini dia buktikan jawapan, tengok adakah dia boleh masuk dalam SMART. So SMART ni awak tengok balik S SMART khusus. Okey, betul lah khusus dia pergi Langkawi. Okey, dapat 1 markah, boleh ukur. Kalau tengok boleh ukur sini, apa yang boleh diukur daripada sini ialah simpan 5% daripada gaji dalam 8 bulan, dapat 1 markah. Ni untuk measurable. Okey, yang ketiga, attainable, boleh dicapai. Apakah yang boleh dicapai? Iaitu dia dapat mengumpul 1,250 dapat dikumpul lebih daripada perbelanjaan. Kalau awak tengok situ, macam mana awak dapat 1,250 ialah daripada 8,500 darab dengan 5% dapat 1,250. Okey, jadi 8,500 darab dengan 5% awak akan dapat 1,250. Okey, yang ketiga, okey, ini P2 sebab melibatkan pengiraan lah. Okey, yang ketiga bersifat realistik. Adakah dia mencapai realistik? Simpan hanya 5% daripada pendapatan dia. Okey, itu adalah realistik. Maksudnya yang sahih dia akan buat. Dan tempoh masa ialah 8 bulan. Jadi semua ni adalah melalui konsep SMART. Bila nak tahu adakah dia mengamalkan konsep SMART, awak kena list, kemudian awak kena cari penerangan yang berkait dengan SMART. Maka Encik Sulaiman mengamalkan konsep SMART. Dah terbukti jawapan dia. Jadi dapat 7 markah. Okey, yang seterusnya nyatakan lebihan simpanan yang boleh digunakan oleh beliau sepanjang percutian. Kalau awak tengok tadi, simpanan dia 5% daripada 8,500 dia darab dengan 8 kali, 8 bulan. Jadi setiap bulan dia akan simpan 5% selama 8 bulan. Untuk 8 bulan, so dia akan dapat jumlah simpanannya ialah 3,400. So sekarang ni bila kita tolak daripada simpanan dengan perbelanjaan yang dia kena bayar tadi itu 2,150, jadi lebihan yang dia dapat ialah 1,250. So sini adalah lebihan simpanan yang boleh digunakan oleh beliau sepanjang percutian. Jadi sini dapat K1, dapat K1 dan dapat N1. K ni melibatkan kemahiran awak. Kemahiran ni dalam proses yang melibatkan pengiraan yang awak kira. Jadi N ini adalah nilai yang awak dapat last kali. So untuk dapatkan N1, pastikan K ni mesti dapat baru dapat N. Okey, kalau awak dapat direct, awak tunjuk 1,250, awak dapat direct, contohnya awak direct guna kalkulator, tanpa awak buat pengiraan K ni, maka 1 pun awak tak dapat markah. Walaupun jawapan awak betul, awak kira dengan kalkulator tapi awak tidak menunjukkan pengiraan, so awak dapat 0 markah walaupun jawapan betul. So perlu buat pengiraan. So perlu berhati-hati bila awak kira, awak pastikan tengok balik tepi ni markah 3. Bila markah 3 maksudnya adalah benda yang awak kena buat. Walaupun awak boleh kira direct calculator. Okey, seterusnya soalan nombor 17. Okey, siapa nombor 16 dulu? Ada soalan?
Ada nak tanya tak? Ada tak nak tanya? Okey, kalau tak ada kita teruskan dengan soalan nombor 17. Okey, Nazura mempunyai sejumlah 10,000 hasil bayaran bonus oleh syarikat tempat kerja. Dia merancang untuk menyimpan 30% daripada bonus itu. Dia dapat bonus 10,000, nak simpan 30%. Okey, jadi daripada situ dia 3/5 daripada lebihan dia simpan dalam pelaburan saham. Jadi soalan dia, hitung nilai yang diperuntukkan oleh Nazura untuk simpanan dalam pelaburan. Awak tengok sini 4 markah ni. Jadi untuk 2 markah pada simpanan dan 2 markah lagi pada pelaburan. So kira balik 30% untuk dia simpan darab dengan 10,000, awak akan dapat 3,000. Okey, itu untuk simpanan dia. Okey, kemudian untuk pelaburan, maksudnya 3/5 kita ambil hak ni daripada soalan ni, darab dengan, okey, hak ni simpan. Okey, yang selebihnya ialah daripada 10,000 tolak 3,000. Dia jadi daripada 7,000 lah. Jadi akhir sekali dia melabur 4,200. Okey, 4,200 K1 N1. Selesai untuk A. Kemudian B. Berikut ialah maklumat berkenaan kadar faedah bagi 2 bank yang dipilih oleh Nazura untuk menyimpan. Okey, dia ada kadar faedah untuk bank X di mana 6.5% setahun. Okey. Kemudian bank Y 6.5% dikompaun setiap suku tahun. Okey, beza sini setiap setahun ni perkataan dikompaun setiap suku tahun. Maksudnya setiap suku tahun ni maksudnya berapa bulan? Berapa bulan dia simpan? Suku tahun. Suku. 3 bulan. 3 bulan. Okey, so 3 bulan. So sekarang ni awak kena tahu apa maksud, awak kena gunakan formula. Formula ni kalau awak perasan, kalau awak guna formula ni dah ada kalau dalam periksa. Dalam soalan periksa, formula untuk faedah mudah dengan nilai matang akan diberi kepada awak. Akan diberi dalam rumus matematik. Kalau dalam rumus matematik, ia duduk di bahagian nombor dan operasi. Okey, formula ni diberi, cuma awak kena tahu pilih hak mana formula yang sesuai. Okey, kalau formula yang dibagi tahu 6.5% setahun, ini adalah formula faedah mudah. Dia panggil faedah mudah, PRT. Pelaburan untuk rate dan tahun. Kemudian satu lagi, kalau awak tengok sini, formula untuk ni yang dia kira, maksudnya untuk faedah mudah, ini P tambah dengan formula PRT. Ini penggembalian yang dia dapat pada bank X. So kalau awak tengok sini 6.5% darab 3,000 darab 3. Ni pelabur, ni adalah rate, ni rate, ni R, ini adalah pelaburan dia dan ini adalah tahun. Dan tukar takhir tepat tak apa. Dan ini adalah pelaburan asal yang dia dapat. So akhir sekali kalau dia kira untuk bank X, dia akan dapat 3,585. Okay, kemudian kalau kira bank Y ni, okay, awak jangan risau, awak teringat formula. Semua formula akan diberi dalam format soalan. Cuma awak kena tahu guna mana Jadi kalau awak nampak perkataan dikompaun sini dan suku tahun sini awak kena tahu cara guna. So untuk P ini adalah pelaburan. Okey, ni R ni rate dia. N ni adalah tengok dikompaun suku tahun. Okay, so N sama N darab T. So kalau kita kira sini 3,000 ni untuk P. Okay. Satu formula dia. R ni rate. Rate ni maksudnya 6.5
per dengan 100. Dia dapat 0.065. Ni. Okey. N ni adalah di suku tahun, dikompaundkan. Maksudnya setiap 12 bulan awak bahagi dengan 3. Sebab suku tahun 3 bulan. Jadi bila bahagi 3 awak akan dapat 4. So ni dapat 4 untuk N. Okey. Kalau ni 3 untuk tahun dan N ni ambil balik yang awak dapat tadi tu. N sama dengan 4 tadi tu masuk balik dalam formula. Boleh tak? Kalau dia kata suku tahun, kalau dia kata setiap setengah tahun. Kalau setiap setengah tahun awak bahagi dengan setengah tahun ni bulan. 12 awak bahagi dengan ni. Kalau setiap setengah tahun. Kalau setiap 4 bulan bahagi dengan 4. Setiap suku tahun bahagi dengan 3. Boleh? Daripada 12 bulan. So bila awak dapat sini, awak dapat band Y yang awak dapat pulangannya ialah 3640.22. So ni jadi band Y lebih menguntungkan untuk simpanan dalam tempoh 3 tahun di mana akan ada lebihan RM55.22 jika dibandingkan dengan bank X. Maka lebih lagi pulangan yang awak dapat daripada simpanan di bank Y. Boleh? Ada soalan tak nak tanya sini? Topik ni awak belajar semasa tingkatan 3. Ada soalan? Kalau tak ada kita teruskan. Okey, dapat K1, N1, K1 dan N1. So conclusion yang awak dapat tu adalah okey, sini awak kena jelaskan sebab dia rakyat sini bank mana. Jangan awak kira saja, kena buat kesimpulan. Bank mana menjadi pilihan. So sinilah awak buat kesimpulan dapat 1 markah. Jadi kalau awak kira saja tak ada kesimpulan, hilanglah semarkah. Sebab soalan dia tanya bank manakah yang menjadi pilihan. Okey, kemudian untuk C, Nazura telah mendapat sebuah prospektus saham sebuah syarikat di mana menunjukkan purata harga saham bagi tempoh 6 bulan. Semuanya nebulan. Okey, bagi tempoh 6 bulan. Okey, ni adalah bulan dan ni adalah harga 1 unit saham. Setiap 1 unit saham harga dia berbeza bagi setiap bulan. 1 Mac, Mei, Julai, September, November, ada semua ada sehingga November. Berdasarkan laporan keuangan, Nazura ada 2 pilihan. 2 pilihan sama ada membuat pelaburan sekaligus pas start bulan Mac. Maksudnya dia dapat duit tadi, dia nak melabur terus pada bulan Mac dengan kalau bulan Mac dia ambil harga RM4 lah. Dan setiap 2 bulan atau maksudnya pilihan yang kedua, setiap 2 bulan dengan kadar belian saham yang sama rata. Manakah pilihan paling menguntungkan dari segi milikan saham? Perjelaskan jawapan. Okey, so sini kalau awak tengok sini, pilihan pertama dia beli sekaligus pada bulan Mac dengan harga RM4. Pilihan kedua, dia beli sekali berkala setiap 2 bulan. So ni kalau tengok balik, okay, kita kira sekali, kita kira yang pertama. Kalau dia buat pilihan pertama, okay, kalau dia buat pilihan pertama tadi tu, okay, kita dapat tahu semua duit yang dia dapat tadi, okay, 4,200. Okay, kita bahagikan dengan 4 sebab kita nak tahu berapa unit yang dia beli saham. Okay, so kita dapat jadi yang dia beli unit saham ialah 1050 unit saham. Okay, so ni. Okay, kemudian kalau pilihan kedua dia bagi tahu tadi beli secara berkala setiap 2 bulan. Maksudnya dia ada beli sebanyak 6 kali, jadi 4,200 tadi tu kena bahagi dengan
berapa? Bahagi dengan bulan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahagi dengan 6. So setiap bulan dia akan laburkan sebanyak 700. So dia bulan Januari 700, dia bahagikan dengan RM3.50, barulah dia tahu berapa unit saham yang dia boleh beli. So bulan kedua pun sama, tapi pelaburan dia sama, tapi unit harga saham yang berbeza. So akhir sekali sehinggalah bulan November dengan unit saham yang dia dapat sehingga RM3.30. Jadi kalau kira sini akan dapat 1215 unit saham. Jika dibandingkan dengan beli sekaligus, dia dapat 1050. Kalau setiap 2 bulan dengan kadar pelaburan yang sama, dia dapat 1215 unit saham. Okay, so sini dapat sini. Kemudian berdasarkan laporan yang dapat tadi tu, Nazura ada 2 pilihan, sama ada nak beli sekaligus ke tidak tadi tu kan. Jadi tadi dia dapatlah pelaburan untuk pilihan 1, pelaburan untuk pilihan 2. Jadi pilihan 2 lebih menguntungkan lah sebab dia banyak unit saham yang dia beli ni. Kerana 1/5 beza unit lebihan saham berbanding dengan kadar berkala. Jadi kalau tengok sini yang pilihan 2 lebih menguntungkan dia lah. Okey, kemudian dapat N2. Selepas setahun, Nazura menjual kesemua saham itu dengan harga RM4.50. Hitung lepas tahun dia jual balik RM4.50. Hitung keuntungan. Berdasarkan C tadi, itu kita ambil pilihan hak yang kedua lah. Okey, so ni okey, kita beli hak tadi tu. Okay, kalau dengan unit saham ni kita dapat okey, darab 1215 kita darab dengan RM4.50. So kita akan dapat 5467. So keuntungan yang dapat daripada hasil pelaburan 4200 ialah tolak balik dengan unit saham ni akan dapat 1267.5 saham. 50 sen. Itu dia dapat keuntungan selama setahun yang dia telah melabur sebanyak 4200. Dia melabur 4200, dia dapat keuntungan 1267.50 sen. Banyak juga kan? Okey, so pemarkahan dia untuk pengiraan K1 dan N1. Okey, kemudian awak tengok balik apa yang awak dapat untuk bahagian A, berapa markah yang awak dapat hari tu. Hak mula-mula 2 minggu lepas bahagian A, bahagian B awak dapat berapa, bahagian C awak dapat berapa. So awak nilai diri awak sendiri di mana letaknya markah yang awak dapat. So tu tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4. Tak masuk tingkatan 5 lagi sebab cikgu nak supaya fokus untuk tingkatan 1 hingga 4. Tingkatan 5 tak apalah yang awak dah tengah belajar. So untuk ulang kaji tingkatan 1, 2, 3, 4. So seterusnya dah siap sampai sehingga 17 soalan. Cikgu buat tambahan soalan untuk bahagian C. Kalau awak tengok untuk bahagian C ada lagi contoh lain. Untuk bahagian C ni tingkatan 1 bab 12 berkenaan dengan pengendalian data. Kalau awak tengok pengendalian data awak juga belajar semasa tingkatan 4. Okey, jadi awak juga belajar semasa tingkatan 5. Pengendalian data, tapi topik ni khusus untuk tingkatan 1 bab 12. Okey, so kita tengok balik. Okey, ni data dia panggil data tidak terkumpul. Okey, data yang dilancarkan oleh kelas 4 Sentosa. Okey, kalau baca sendirilah data tu untuk membantu seorang rakan mereka mengalami bencana kebakaran rumah.
Salah hijau tu dah. Kebakaran rumah. Ni adalah sumbangan. Awak kena tahu. So bila awak dapat data macam ni, awak kena tahu nilai ni apa dia maksud sebenarnya. Nilai ini adalah duit kutipan sumbangan. So kena tahu, okey, Nebelah ni rupanya Nebelah ya. 43 ni maksudnya RM 43 ringgit. So ini adalah duit. Okey, so soalan dia, lekatkan jadual. Hak ni cikgu rasa tak ada masalah. So ni tak ada masalah. Okey, dapat. Okey, cari balik. Ni pun cikgu rasa tak ada masalah juga kan. Semua awak boleh check sendirilah. Jadi pemarkahan dia betul untuk selang kelas dapat P1 dan untuk kekerapan ni dapat P2. Okey, untuk P2 kalau awak salah kira. Contohnya awak buat sini 7. Okey, dua benda ni. So bila awak salah sini, jadi awak akan ditolak dapat P1 sahaja sebab 2 kesalahan. Kalau lebih daripada 3 kesalahan awak dapat P0. Tak dapat markahlah situ. So seterusnya daripada jadual nyatakan kelas mood. So awak kena tahu apakah dia kelas mood. Kelas mood ni awak tengok balik yang mana kekerapan yang paling banyak. Okey, jawapannya ambil pada selang kelas. Dapat 1 markah dan ini tak perlu buat perkiraan, tengok dah dapat jawapan. Sebab itulah pemarkahan dia P1, P pengetahuan dah. Untuk yang kedua, bina sebuah graf plot batang daun mewakili data di atas. Kebanyakan pelajar tak ingat macam mana nak buat graf plot batang daun. Okey, masa dekat saya 1 dah belajar, tak ingat macam mana nak plot batang daun. Kalau awak tengok sini, okey, kena perhatikan data. Data ni kena perhatikan dan kena bandingkan dengan kekerapan yang awak dapat supaya awak lukis betul plot batang daun. Sebab ni 4 markah ni saya kalau boleh markah tu biar markah penuh plot batang daun. So sini, okey, untuk plot batang daun ni, batang ni awak ambil rumah yang depan, rumah 10. Ambil rumah 10 depan, jadi susun balik 16 ni. Satu ni maksud belah. Okey, 21 ni awak cari 21, awak ikut kalau boleh ikut susun sini. Susun balik 21 ni. Okey, ni 21. Okey, ni 22. Ni dah 22, ada berapa 22? Lagi ada 2, 25, 26. Okey, 25, 26. So awak dapat situ. Kalau awak bila untuk ni 1. Okey, betul. 1, 2, 3, 4, 5. Ni 5. Okey. Boleh? Okey, untuk 3 pula. 3 start dengan 3, 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 39. Ada tu 8 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 semua. Check balik. So untuk 4. 4 ni 40 berapa? 43 ada 2. 44 ada 2, 46, 47, 49. Ada 7 semua. So kira balik dan susunan dia mesti ikut urutan menaik. Maksudnya awak buat 43 kena cari dah dalam ni supaya nanti awak bandingkan yang awak dapat ni pastikan dapat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bandingkan okey betul 7. Okey, nombor 5. 5 pula 51 sehinggalah 59. Kalau awak kira sini ada sebelah. Okey, betul. Kena check betul-betul satu persatu. Nampak macam mudah tapi dia melecehkan lah kena sebab awak kena hati-hati semasa awak kira dan plotkan tu. So sini 62, 65, 66 ada 3. Okey betul. Dan next 77 ada 1. Ini dikenali sebagai batang graf plot batang daun di mana bila dah siap awak kena buat kekunci dia. Kekunci dia biasanya awak ambil hak atas sekali. 1 net.
Satu nil tu satu untuk batang, daun untuk 6 mewakili RM16. Kena buat ni. Hak bawah ni kena buat lah. Macam mana cara untuk buat kekunci dia. Ambil yang first kali tu. Okay, so pemarkah dia sini dapat P3, 3 markah tu. Dan ini dapat P1, semuanya 4 markah. Okay, ada nak tanya tak graf plot batang daun? Okay, tak ada, teruskan. Okay, nyatakan di mana pendapatan syarikat XYZ, kalau awak tengok situ, keuntungan tertinggi 2000, awak tengok situ. Tengok data dah tahu terendah. Okay, ini keuntungan terendah. Jangan confuse dengan ni. Keuntungan terendah 2018 dan kerugian tertinggi 2017. 3 markah. Okay, P1, P1, P1. Dan okay, untuk hitung purata keuntungan bagi tempoh 5 tahun, maksudnya awak tambahlah semua daripada tu, kemudian tolak dengan kerugian, bahagikan dengan 5 tahun, awak dapat 75,000. P1 dengan N1 dan berikan 2 alasan. Okey, ini soalan open. Okey, mengkehendaki awak berfikir kemungkinan faktor yang menyumbang kepada pendapatan syarikat 2017. Syarikat apa yang, syarikat XYZ ni, apa kemungkinan faktor yang menyumbang kepada pendapatan dia 2017 tu. Tengok tadi 2017 ni pendapatan dia menurun. Apakah faktor yang menyebabkan kerugian syarikat XYZ? Awak boleh bagi tahu. Mungkin syarikat tu mengalami kebakaran atau kerosakan peralatan. Mungkin syarikat tu mengalami pengurangan permintaan. Maksudnya barang yang dia keluarkan tu lebih daripada permintaan. Jadi awak tak belilah. Okey, jadi mungkin juga syarikat tu mempunyai lebihan yang tidak terjual lah. Barang dia banyak, jadi barang dia tidak dapat dijual. Jadi syarikat tu mengalami kerugian. Okey, mungkin juga syarikat tu berhenti operasi sebentar kerana masalah dalam syarikat. So syarikat tu mungkin diambil alih oleh syarikat lain menyebabkan perubahan struktur. Awak boleh buat pelbagai, mungkin dari segi ketidakstabilan ekonomi ataupun disebabkan pandemik menjejaskan keuangan syarikat dia. Jadi awak boleh pilih mana-mana 2 alasan yang munasabah diterima. Okey, ni kira macam free mark untuk awak sebab mana-mana alasan yang munasabah diterima. 2 markah. So boleh fikirlah macam mana. Banyak lagi macam-macam alasan yang boleh kita buat. Okey, kemudian dapat P2. Okey, tadi tu ada tak siapa nak bagi idea selain daripada alasan yang cikgu senaraikan ni, alasan ni? Ada tak dapat selain daripada alasan ni? Kau nak kongsi? Siapa boleh kongsi? Alasan yang cikgu dia buat tu ada tak sama dengan cikgu? Alasan yang munasabah boleh diterima. Ada tak siapa nak kongsi? Okey, kalau tak ada, kita teruskan. Okey, soalan nombor 17. Puan Hamisah membeli sebuah rumah kos sederhana bernilai RM350,000 pada Mac 1989. Dia membayar 10%. Okey, ini deposit 10%. Harga tersebut iaitu ia dah kira siap-siap dah ke kita RM35,000. Dia mensasarkan 50% dalam tempoh 20 tahun, mensasarkan pulangan. Maksudnya dia bajet setelah 20 tahun dia hutang dah. Dia hutang dah separuh. Okey, bagi tempoh 10 tahun selepas pembelian rumah itu, Puan Hamisah lepas 10 tahun dia resewa rumah tu. Kadar sewa berjumlah RM1,500 sebulan lepas tahun. Kemudian selepas 20 tahun pula dia pun jual dengan harga RM495,000. Jadi Puan Hamisah
dia telah menjelaskan sebanyak 420,000 kepada bank dan di bawah ni adalah perbelanjaan yang perlu dijelaskan oleh Puan Hanisah dalam penjualan rumah. Kalau awak tengok sini, soalan ni soalan macam belik-belik sikit. Bukan belik sikit, belik banyak. So, langkah pertama awak jangan fed up bila tengok soalan macam ni. Memang sekali baca awak takkan faham. Sekali pertama baca, awak baca dulu. Kali kedua baca, awak tandakan apakah maklumat-maklumat yang perlu awak tahu. Keluarkan, catatkan maklumat. Okey. Ketiga, awak catat apa dia soalan nak gapo sebenarnya. Jadi, lah ni awak tengok balik soalan dia nak. Yang pertama, hitung pulangan pelaburan. Dia nak tahu berapa bilangan pelaburan yang dapat daripada hasil penjualan rumah itu. Maksudnya dia nak tahu berapa banyak Puan Hanisah ni yang hutang. Dia beli rumah dengan harga masa tu 350,000. Dia jual 495,000. Berapa banyak dia hutang? Kalau kita kira situ, beli dengan harga 350,000, jual dengan harga 495,000. Kita nampak dah hutang situ, tapi kita kena mengambil kira perbelanjaan yang ditanggung oleh Puan Hanisah selama 20 tahun. So sini kita tengok balik. Okay. Tengok Roy. Okay, Roy ni pulangan yang dia dapat. Okay, so pertama harga rumah. Kedua deposit yang dia bayar 35,000. Ni perbelanjaan dia lah. Dia dah bayar duit tu. So yang ketiga dia bayar ke bank. Jadi 420,000. So yang dia dapat keuntungan pada dia ialah dia sewa 1,500. Kemudian tengok balik dia jual rumah, dia dapat duit 495,000. So lah ni tengok perbelanjaan semua sekali tu, kos-kos yang perlu dibayar oleh Hanisah campur semua sekali tu ialah 36,000. Campur 5,000. Semua tu sehingga 15,000 dapat 36,000. So sekarang ni kita nak kira harga rumah dia 350,000. Okey, kalau kita tengok pendapatan dia jual 495,000 dia dapat duit. Kemudian dia sewa, sebelum tu ada pernah dia sewa selama 10 tahun. Sebulan 1,500. Kalau 10 tahun 180,000. Dan untuk 10 tahun daripada 1,500 bulan. 1,500 bulan darab dengan 12 bulan darab dengan 10 tahun. So dia dapat 180,000. Ni pendapatan yang dia dapat. Pendapatan yang dia dapat 495,000 tambah dengan 180,000, dia akan dapat pendapatan dia 675,000 sebenarnya dia dapat. Bukan saja dia dapat jual, dia dapat juga hasil daripada sewa. Selama 20 tahun ni, selama 20 tahun dia dapat 675,000. Ni pendapatan dia. Okey, kita tengok perbelanjaan dia pula. Okey, dia bayar deposit rumah 35,000. Okey, dia bayar kat bank 420,000 dan kos-kos yang kita kira tadi 36,000. Jadi kos semua sekali perbelanjaan ialah 491,000. Okey, jadi bila kita tolak dua tu, K1, bila kita tolak daripada nak kira balik pendapat Roy, ulangan pelaburan, pendapatan tolak perbelanjaan, pendapatan dia dapat dah. Okay, kemudian perbelanjaan pun dapat dah. Jadi kita kira situ dapatlah pulangan pelaburan 184,000 dalam masa 20 tahun. So soalan dia tengok pada pulangan yang dia dapat 184,000. Setelah dia tolak daripada pendapatan tolak perbelanjaan, maka dia dapatlah Roy jumlah pulangan pelaburan. Okey, dapat 3 markah. Okey, kemudian
Soalan dia, adakah sasaran 50% yang disasarkan oleh beliau dapat dicapai? So buktikan. So tadi kita dapat pendapatan tadi kita dapat 184,000. Kita bahagikan dengan jumlah asal rumah tu, dapat tak? Dapat 52.57%. So sini dia sasarkan, dia untung 50%. Rupanya hasil pulangan dia dapat 52.57. So sini dapat K1N1 dan ini dah terbukti. Bila terbukti jawapan inilah, dia dah terbukti jawapan dia melebihi sasaran. Jadi awak kena tambah sikit sini. Dia melebihi, maksudnya tambah melebihi sasaran 50%. Dah melebihi sasaran 50%. Okey, yang seterusnya soalan ketiga, 3 sahabat dia masing-masing terima 200,000 atas keuntungan syarikat Asnida, Syitira dan Syuhada. Asnida ni bila dia dapat duit, dia beli rumah di pinggir bandar, kemudian dia sewa dengan 1,200 sebulan. Ni Asnida beli rumah. Syitira pula dia beli saham. Saham dengan kadar RM20 seunit pada tahun itu. Kemudian syarikat tu umum dividen RM1.65 setiap unit. Dividen untuk setiap unit. Kemudian yang ketiga, Syuhada pula dia simpan dekat simpanan tetap. Awak tengok beza tak? Ni beli rumah. Hak ni beli saham. Hak ni buat simpanan tetap. Okey, simpanan tetap 5.5% setahun dan bakinya disimpan ke akaun simpanan patuh syariah dengan pulangan 1.55% setahun. Dia nak hitung pulangan yang diterima oleh setiap mereka dalam tempoh setahun. Jadi lah ni awak kena kira satu per satu, kira sesar. Okey, kira Asnida dulu. Okey, kira Asnida dia dapat 1,200 darab dengan 12, dia dapatlah 14,400. Kemudian tengok nisbah balik kepada pelaburan dia dapat untuk setahun, bahagikan dengan dia dapat 200,000 tu, dia dapat 7.2% setahun. Roy ni dapat pulangan dia 7.2% je setahun. Okey, kalau awak bandingkan dengan yang seterusnya, okay, untuk pulangan bagi Syitira, dia beli saham, okey, dia beli saham, duit yang dia dapat 200,000, bahagi dengan RM20, dia dapat 10,000 unit saham. Kemudian daripada situ dia jual balik, dapat kadar saham, dividen dia, kemudian bahagikan untuk tahu Roy, dapat 8.25% untuk Roy bagi saham untuk Syakira. Yang ketiga, untuk Syuhada pula, dia buat simpanan tetap. Daripada simpanan tetap 150,000, dia buat simpanan tetap dengan kadar dividen, kadar dia 5.5%. Kemudian lagi tu hak lebihan dia, baki dia tu dua-dua, baki dia ada lagi 50,000. Okey, 50,000, ni buasa dah, silap. 50,000 kemudian masuk kepada syariah. Pulangan 1.55. Jadi dua benda dia masuk. So sini dia dapat duit sebanyak 9,025. Kita bahagikan dengan jumlah asal duit dia, baru kita tahu Roy pulangan yang dia dapat 4.51%. So ketiga-tiga tu awak bandingkan manakah yang lebih cekap. So siapa pelabur yang bijak? Siapa pelaburan yang paling bijak?
nak tahu siapa pelaburan paling bijak, tengok raw yang dia dapat paling tinggi. So sini kalau awak tengok raw yang paling tinggi Asmida, Sitira dengan Syuhada. Okay, jadi raw yang Syatira dapat 8.25. So sini Sitira lah paling bijak kerana memberikan pulangan raw yang paling tinggi setiap tahun jika dibandingkan dengan Asnida dengan Syuhada. Okey, ini yang paling bijak. Siapakah yang paling kurang risiko? Sebab bila pulangan yang tinggi, bila dapat pulangan yang tinggi, dialah yang paling berisiko. Jadi Sitira ni orang yang paling berisiko. Nak tahu bila raw yang dia dapat tinggi, maka dialah orang yang paling berisiko untuk dapat kerugian. Okey, jadi sini dia tanya soalan siapa yang paling kurang risiko dalam menghasilkan pelaburan terbaik. Berikan justifikasi anda. Tidak semestinya raw yang rendah dia kurang berisiko. Okey, so kalau awak lah buat pilihan yang paling bijak, ambil duduk tengah-tengah sekali. So Tok C juga bawah sekali dan Tok C juga atas tinggi sekali. Jadi Asnida lah yang membuat pelaburan paling kurang risiko kerana mendapat hasil tetap. Setiap bulan dia dapat tetap semua 1,200 setiap bulan. Kalau dibandingkan dengan Syuhada, Syuhada pun ada buat simpanan tetap. Kalau Asnida ni setiap bulan dia dapat tetap 1,200 sebulan. So sudah menjawab soalan untuk soalan yang kedua, dapat P1, P1. Okay, yang ketiga, anda sebagai rakan baik mereka mencadangkan mereka untuk membuat pelaburan dalam industri inap desa homestay di sebuah kawasan yang mempunyai pantai yang luas. Berikan dua alasan yang boleh anda gunakan untuk meyakinkan mereka dan berkaitan potensi hasil yang lebih baik daripada pelaburan tersebut. Maksudnya awak nak recommend dia supaya masuk dalam pelaburan awak lah. So apa dia yang awak boleh hoyak dia supaya dia ni berminat untuk masuk dalam pelaburan inap desa dalam homestay. So mungkin sini awak boleh hoyak industri desa ni semakin berkembang kerana kerajaan menggalakkan industri pelancongan. So, mungkin awak boleh bagi tahu dari segi kestabilan politik dan ekonomi sebab dia diiktiraf oleh negara-negara luar. Okey, ataupun pelbagai jenis bantuan yang disediakan dan peluang promosi yang meluas untuk industri, suruh dia melabur dalam bidang industri homestay di kawasan pantai yang luas. Okay, so yang keempat, mungkin awak boleh royak alasan jumlah pelancong yang tinggi datang bercuti ke Malaysia. Mungkin awak boleh royak dari segi pilihan kebanyakan pelancong-pelancong memilih pantai sebagai suatu destinasi pelancongan. Okay, pilihan utama pelancong. Mungkin pelancong tu dia pilih kawasan pantai yang luas untuk dijadikan sebagai destinasi pelancongan. Mungkin juga awak boleh royak bahawa kawasan inap desa tu ada tarikan yang menarik seperti pantai yang luas dan banyak lagi. So boleh pilih mana-mana dua alasan yang munasabah. Tak semestinya alasan yang dalam cikgu senarai ni sahaja diterima. Mungkin bila awak senaraikan alasan-alasan lain, pemeriksa mungkin akan menilai dan akan memberikan markah sekiranya alasan yang awak sampaikan itu adalah alasan yang munasabah dan boleh diterima. Setakat itu sahajalah untuk hari ini. Habislah untuk bahagian C. Okey, ada soalan tak sampai sini? Ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada soalan, ada siapa soalan nak tanya? Buka mic kalau dah ada nak tanya. Kalau tak ada, boleh wakil untuk
Ada tak nak tanya? Tak ada. Okey, kalau macam tu, cikgu sudahlah setakat di sini sahaja untuk malam ni. Tak ada soalan dan cikgu harap semua faham lah. Okey.